Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw 'alahu min sami'in aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini sangat banyak. Dan pastinya sebagai peringatan bersama, nikmat Allah itu kalau kita nak hitung tak akan terhitung kerana banyaknya. Sebagai hamba Allah, marilah sama-sama kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara cara untuk kita rafa'kan atau kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah untuk dengan kita mempelajari ilmu agama. Kita gunakan anggota badan kita untuk kita mempelajari ilmu agama untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, insya-Allah. Amin. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita sambung sesi kita yang ketiga. Pada sebelum ini telah dua sesi kita telah lalui sebelum ini, yang mana ia membicarakan yang sebelum ini berkenaan dengan kepentingan solat itu sendiri dan kelebihannya yang telah saya kongsikan sebelum ini. Pertama yang saya ingin revise balik kembali. Yang pertama tu saya kongsikan bahawasanya solat itu adalah merupakan asas dalam agama ataupun tiang-tiang asas, rukun dalam Islam. Maksudnya orang yang jaga solat, insya-Allah melalui perantaraan solat, seorang itu boleh menjaga agama dalam kehidupan dia. Dengan penghayatan solat, melaksanakan solat, penghayatan solat yang betul, dia mampu menjaga agama dalam diri dia, insya-Allah. Dan juga yang sebelum ini juga saya telah terangkan bahawasanya antara kelebihan solat itu, Allah Subhanahu wa taala letakkan kekuatan solat itu dengan perantaraan solat, dosa-dosa hamba Allah itu akan diampunkan olehnya. Yang saya telah kongsikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perumpamaan solat itu, dengan pelaksanaan solat, dosa akan digugurkan seumpama daun-daun yang berguguran daripada pohon. Dan yang kedua, seperti mana seorang itu mandi, di hadapannya ada sungai, mandi satu hari 5 kali, yang mana dengan mandi kotoran akan hilang daripada badan dia. Begitulah kesan solat. Dosa-dosa pada diri dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Memoga Allah Subhanahu wa taala golongan kita mereka yang muqimas solah, orang yang melaksanakan, menjunjungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutamanya solat, insya-Allah. Amin. Hari ini para jemaah sekalian, sesi kita pada hari ini saya nak kongsikan satu perkara yang sangat penting, iaitu bagaimana kita lihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik pada kita semua sebagai umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh pada kita semua. Jadi sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita pelajari, lihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, pelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap masalah kita yang hadapi, apa saja masalah telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ada pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, dan di sana juga ada penyelesaiannya. Kita sebagai umat akhir zaman, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah untuk meningkatkan ilmu,
meningkatkan ilmu untuk kita mempelajari sirah ataupun perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti masalah kita akan terungkai. Pasti apa saja yang sedang kita hadapi ada pun jalannya, insya-Allah. Hadis hari ini berkaitan dengan seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan solat. Jadi seperti biasa, saya akan membaca daripada hadisnya, kemudian saya kongsikan beberapa penerangan-penerangan berkaitan dengan perkara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. An Huzaifah radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Diriwayatkan daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sesuatu kesulitan, baginda akan laksanakan solat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Kalau kita lihat, seperti biasa saya suka akan sebut tentang sahabat yang riwayatkan hadis ini. Kalau kita lihat dalam hadis yang saya bacakan tadi, hadis ringkas tapi masya-Allah ada pelajaran pada kehidupan kita. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini bernama Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an. Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman Al-Abasi, Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman Al-Abasi. Beliau seorang sahabat daripada Mekah tapi tinggal di Madinah. Ringkasnya, beliau dengan bapanya telah masuk Islam, kemudian beliau menetap di Madinah ketika Nabi SAW, yang saya boleh ringkaskan, ketika Nabi SAW telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka beliau ini, Sayyidina Huzaifah ini, banyak mendampingi bersama Nabi SAW. Dan oleh kerana selalu beliau berdamping dengan Rasulullah SAW, hasilnya Rasulullah SAW mendapati pada diri Sayyidina Huzaifah ini dikurniakan 3 kelebihan. Dikurniakan 3 kelebihan. Pertama, kepintaran akal yang hebat sehingga mampu menyelesaikan masalah yang rumit. Kepintaran kepintaran akal. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ada bagi tahu bahawasanya ada 14 orang di kalangan sahabat-sahabatnya yang merupakan ahli cendekiawan, nujaba, dan juga rufaqa, teman. Salah satunya ada 14 orang yang biasa kita dengar 10 sahabat asyara mubasyarah. Ada riwayat yang lain 14 sahabat Nabi SAW. Hadis yang panjangnya, setiap Nabi itu ada 7 orang yang akan bersama-sama perjuangan para Nabi, Nabi-Nabi dahulu. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW diberikan 14 orang. Salah satunya Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an. Dan beliau antaranya itulah mempunyai kecerdikan akal. Masalah-masalah yang rumit pun boleh mampu diselesaikan oleh beliau. Dan yang kedua ialah beliau mudah faham tentang satu perkara dan pantas bertindak. Dan satu lagi, beliau pandai menyimpan rahsia, sehingga Nabi SAW ada berikan daftar ataupun list nama-nama orang munafik di zaman Rasulullah SAW kepada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an. Tujuannya Nabi SAW bagi itu supaya untuk beliau mengawasi gerak-geri para ahli munafik ni dan bertindak dengan sewajarnya bagi menghalang tipu daya mereka. Inilah antara Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an. Dan salah satunya beliau ada bagi tahu bahawasanya ramai para sahabat yang lain apabila tanya pada soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu tanya tentang berkenaan dengan galakan, kelebihan satu amalan, galakan untuk melakukan itu, ibadah itu dan ibadah ini. Tapi Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu beritahu bahawasanya, aku suka untuk tanya perkara-perkara yang negatif. Perkara negatif ni adalah perkara-perkara yang tentang satu keburukan dalam Islam yang mana dengannya saya boleh berhati-hati. Ini Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, ini terlihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW
usaha mereka, diri mereka berusaha untuk diri mereka sendiri, dan juga mereka memperbaiki diri mereka, dan juga bersama-sama dengan Nabi SAW memperjuangkan agama Islam, menyebarkan agama Islam ke seluruh tempat. Masya-Allah. Para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu sedikit sebenarnya tentang Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Nama yang sangat indah, sahabat Nabi nama Sayyidina Huzaifah. Kalau kita nak letak nama anak kita ke cucu kita ke saudara kita, antara nama-nama sahabat Nabi, Sayyidina Huzaifah pun kira bagus juga nama-nama para sahabat yang kita letakkan kepada anak-anak kita ataupun cucu kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat alhamdulillah, kalau kita lihat pada hadis tadi, hadis yang ringkas tadi, beliau mengatakan bahawasanya apabila Nabi SAW menghadapi perkara satu kesulitan, maka Nabi SAW akan mendirikan solat. Baginda akan segera mendirikan solat. Inilah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada masalah, terus laksanakan solat. Dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, apabila angin bertiup kencang di Madinah, apabila angin bertiup kencang, Rasulullah SAW akan bersegera ke masjid dan tidak akan keluar sehingga angin itu reda. Dan ini antara biasa yang berlaku. Bila angin kencangnya, Nabi SAW akan segera cepat-cepat masuk ke masjid, solat. Dan tak akan keluar hingga angin itu reda. Dan juga ketika berlaku gerhana matahari pun, apa yang kita lihat, kalau kita lihat apakah yang akan dilakukan oleh Nabi SAW, kita lihat bagaimana sahabat menceritakan daripada Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu, berkata, telah berlaku gerhana matahari pada zaman Nabi SAW. Lalu baginda bangun dalam keadaan takut akan berlakunya hari kiamat, sehingga baginda tiba di masjid. Lalu baginda mendirikan solat yang paling lama dirinya, rukuknya dan sujudnya, yang mana yang pernah aku lihat baginda SAW lakukan di dalam solat. Kemudian baginda berkata, sungguhnya ini adalah tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala yang dihantar. Ia tidaklah berlaku kerana kematian atau hidupnya seseorang, akan tetapi Allah menghantarnya untuk menimbulkan rasa takut pada hamba-Nya. Apabila kalian lihat ia berlaku, maka segerakanlah mencari perlindungan dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepadanya dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Satu perkara yang berlaku gerhana matahari, pun Nabi SAW solat. Angin kencang berlaku, pun Nabi SAW solat. Berkenaan yang lain tentang solat, Sayyidina Ali radhiyallahu an beritahu, aku melihat pada malam peperangan Badar, pada malam peperangan Badar, mana berlaku pada bulan Ramadan. Saya lihat malam itu, bila waktu malam, semua di kalangan para sahabat-sahabat ni dah tidur. Tapi aku melihat satu tempat ada seorang sedang solat. Bila aku perhatikan, itulah Nabi SAW, Rasulullah SAW sedang solat berhampiran dengan pokok. Baginda akan terus solat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke waktu subuh. Masya Allah. Kita lihat peperangan Badar, satu peperangan yang penting dalam Islam. Sahabat hanya beberapa ratus orang sahaja menghadapi kaum yang tidak beriman, kafir Quraisy, lebih kurang 1,000 orang atau lebih. Nabi SAW terus tawajum, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan solat sehingga ke waktu subuh. Masya Allah. Ini lihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi masalah, menghadapi perkara-perkara yang rumit, baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat. Kita sebagai manusia, kehidupan kita memang kita tak lari daripada perlukan pertolongan, bantuan orang lain. Ini fitrah, kan?
Kita nak nak kasih ceramah ni pun perlukan bantuan orang lain. Kita perlu benar-benar markom kita untuk kamera dan sebagainya. Daripada kita kecil sehingga kita masuk dalam lem kubur pun kita perlu bantuan daripada manusia lain, orang lain. Dalam masa yang sama, kita harus faham bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia datangkan ujian kepada kita, dia datangkan test pada kita, dan dia juga yang selesaikan masalah kita. Maka hendaklah kita pertama sekali kita meminta dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah doa kepada aku, pasti aku akan mengabulkan, memperkenankan permohonan kamu. Berdoa pun maksud solat segi bahasa pun maksudnya berdoa. Kita boleh juga maksudnya berdoa. Lepas solat, kita solat dahulu tu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun lebih baik lagi. Maksudnya apa sahaja hajat kita hendaklah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun yang remeh-remeh kita lihat. Sebab apa? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ada bersabda bahawasanya mintalah, hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala hajat kamu, walaupun ingin meminta garam ataupun tali kasut terputus. Garam boleh minta Allah. Mintalah kepada Allah. Para ulama mengatakan bahawasanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dialah memiliki kekayaan khazanah yang unggul. Khazanahnya luas. Dan dialah Allah yang Maha Pemberi. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu nak memberi, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Memberi. Maka hendaklah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa saja, walaupun kita lihat perkara yang kita minta itu macam meremeh. Macam takkan nak minta makan pun, nasi seminggan pun nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja hajat kita, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu antara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi apa yang saya kongsikan tadi, menghadapi perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang berat, Nabi SAW melaksanakan solat. Kata Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, daripada hadis yang pertama saya baca, beliau mengatakan bahawasanya solat ni adalah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang besar kepada umat manusia. Bersegera mengerjakan solat semasa menghadapi sebarang kesulitan adalah seumpama bersegera mencari rahmat Allah. Bersegera melaksanakan solat ketika menghadapi kesulitan adalah umpama kita segera mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila rahmat Allah Subhanahu Wa Taala datang sebagai pembantu dan penolong kita, maka tidak mungkin kesusahan itu akan berterusan lagi. Inilah keajaiban solat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dah bantu, insya-Allah kesulitan tidak akan datang lagi. Dan ini antara kelebihan solat. Dan jika kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu majma'in, mereka telah mencontohi akhlak perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu antara para sahabat radhiyallahu majma'in, mereka akan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memperhatikan dalam kehidupan kita. Satu kisah daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau dalam satu perjalanan. Apabila dalam satu perjalanan, maka beliau dapat berita, beliau dapat khabar bahawasanya dalam keluarganya meninggal. Anaknya meninggal. Dalam perjalanan ni, dalam safar, diberitahu bahawasanya anak meninggal. Maka beliau stop dia punya kenderaannya, maka beliau laksanakan solat. Apabila beliau melaksanakan solat, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian disambung lagi, saya telah melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca inna lillahi wa raji'un, beritahu aku telah laksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, iaitu apa?
wasta'inu bis-sabri was-salah. Dibaca ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa maknanya? Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala menerusi sabar dan solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan Allah bis-sabri melalui perantaraan sifat sabar dan juga solat. Surah Al-Baqarah ayat 45. Kalau kita lihat kenapa disebut wasta'inu bis-sabri was-salah? Mohonlah pertolongan Allah dengan solat, dengan sabar. Kemudian solat. Kenapa sabar dulu baru solat? Kenapa tak solat dulu sabar? Ulama menjelaskan antaranya yang dimaksudkan dengan sifat dengan sabar ialah menahan diri daripada melakukan maksiat. Oleh kerana itulah sifat sabar ini digandingkan dengan amalan yang mulia, iaitu solat. Maksudnya kita kadang bila seorang itu tak tahan sabar, maka dia punya first impression itu kadang-kadang lihat bagaimana. First impression. Dia punya tindakan pertama bagaimana? Adakah dia terus melenting dapat satu perkara, bila menghadapi satu perkara yang tidak diingini dalam kehidupan dia, dapat ujian. Bagaimana first impression dia? Tindakan yang pertama tu bagaimana? Reaksi yang dia pertama tu bagaimana? Adakah dia terus akan melenting atau terus akan menghamburkan kata-kata cacian, makian kepada sesiapa yang buat masalah kat dia ke, punca terjadi masalah, kemudian bersuun sabar atau bagaimana? Maka itulah maksud sabar, itu terus menahan diri, ingat Allah Subhanahu wa taala, seperti sahabat ini buat, Abdullah bin Abbas bersolat dahulu untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah dia sebutkan as-sabar dahulu. Kalau kita lihat penerangan para ulama, didahulukan sabar itu berbanding solat ialah kerana sabar itu lebih luas maknanya berbanding solat. Kerana solat itu memang satu ibadah yang memang ditentukan beginilah cara solat. Dan juga solat itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu solat. Kalau kita lihat pada sabar ni ada 3 bahagian. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menahan diri daripada melakukan maksiat. Sabar juga tu. Dia tahan diri daripada melakukan maksiat. Itulah merupakan sabar. Dan juga yang ketiga, sabar daripada terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jadi solat ini, seorang itu melaksanakan solat, dia telah melakukan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga menahan diri daripada nak melenting, nak melenting, maksudnya nak marah-marah. Yang kedua, yang ketiga dia sabar. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Jadi sabar itu sebenarnya lebih luas daripada solat. Itu antara makna sabar, dan sabar itu juga berbagai lagi tentang dia punya penerangannya. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia terus ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perkara yang dihadapinya, dia terus laksanakan solat. Ingat perintah Allah. Mintalah kepada Allah melalui sabar dan solat. Juga antara kisah lain, bagaimana kita lihat para sahabat ni memang mereka mencontohi Nabi SAW. Bila-bila lagi menghadapi ujian dalam kehidupan mereka, saya nak ceritakan bagaimana tentang sebuah kisah yang berlaku kepada sahabat Nabi SAW. Ada berapa kisah yang hampir sama, tapi yang saya bawa kisah ini berlaku pada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Mi'laq Al-Ansari. Abu Mi'laq Al-Ansari adalah merupakan seorang sahabat Nabi SAW yang ahli tajiran. Dia seorang peniaga, seorang businessman. Dan
Pun begitu, beliau juga merupakan seorang yang jaga amal ibadah dia dan akhlak yang baik. Ada seorang itu dia duduk sekali tahu. Maksudnya dia orang yang sentiasa jaga amal ibadah dia dan juga akhlak yang baik. Ada seorang dia dengan amalan ibadah dia boleh jaga, tapi akhlak dia kurang sikit. Akhlaknya kurang sikit. Ada akhlaknya bagus. Dia memang tak cakap banyak lah, dia pendiam je. Tapi segi ibadah dia kurang sikit. Maksudnya kurang jaga ibadah lah. Mungkin ada sebegitu. Tapi sahabat ni, Masya Allah, sahabat kata, Abu Mi'laq ni seorang yang nusukun wa wara'un. Jaga amal ibadah dia dan juga seorang yang wara'. Sifat wara' ni, perkara benda yang sia-sia pun tak buat dalam kehidupan dia. Susah nak meninggalkan perkara yang sia-sia, yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Sahabat ni, Abu Mi'laq ni, seorang wara', iaitu perkara benda sia-sia pun dalam kehidupan dia tak buat. Maka beliau ni, satu hari beliau telah keluar daripada rumah dia, nak pergi travel. Dalam perjalanan beliau jumpa dengan seorang perompak. Maka perompak itu telah menghalang jalan dia dan beritahu supaya perompak beritahu bahawa dia nak bunuh beliau. Abu Mi'laq ni beritahu, wahai fulan, kalau saya tahu awak nak curi nakkan harta saya, sila ambil. Barang-barang ni sila ambil. Lepaskan saya nak pergi ni. Tak, kita tidak. Perompak itu kata tidak. Aku nak bunuh kamu dahulu, baru aku akan ambil barang-barang kamu. Kejam tau. Saya kata, Chan, aku nak bunuh kau, lepas tu baru aku nak ambil barang-barang kau. Kata Abu Mi'laq ni, Sayyidina Abu Mi'laq Al-Ansari, dia kata, kalau begitu, biarkan saya nak solat dahulu. Maka beliau pun laksanakan solat. Apabila beliau solat, lepas beliau solat, beliau doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa yang beliau baca, Ya Wadud, Ya Dzal Arshil Majid, Ya Dzal Arshil Majid, Ya Fa'alan Lima Yurid, As'aluka bi'izzatika allati la turam, wa bimulkika allati la yudam, wa binurika allati mala'a arkana arshika, an takfiyani syarra hadha lis. Apa antara terjemahan doa ini? Ya Wadud, wahai Allah yang maha sayang, penyayang, yang maha peramah. Ya, wahai Allah, wahai zat yang memiliki arash, wahai Allah, zat yang melakukan apa yang dikehendakinya. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan kemuliaan-Mu yang tak boleh dituntut kemuliaan Allah itu oleh sesiapa pun. Dengan juga aku minta melalui dengan kerajaan-Mu yang tidak dapat dikuasai oleh sesiapa pun. Dan juga aku minta melalui cahaya-Mu yang meliputi cahaya itu arasy-Mu, an takfiyani syarra hadzal lis. Maksudnya doa sahabat ni, dia menyebut tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan didahului dengan menyebut nama Allah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Wadud, Ya Dzal Arshil Majid, Ya Fa'alan Lima Yurid, As'aluka bi'izzatika allati la turam, wa bimulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala'a arkana arshika, an takfiyani syarra hadzal lis. Melalui itu ya Allah, cukupkanlah aku daripada kejahatan orang ini, ataupun pelihara aku daripada kejahatan pencuri ini. Ya Mughis aghithni, Ya Mughis, wahai yang maha penolong, tolonglah aku. Beliau membaca doa ini sebanyak 3 kali. Tiba-tiba setelah itu muncul seorang malaikat datang dengan membawa tombak, menikam pencuri ini, dan beliau terus mati, meninggal. Sahabat Nabi SAW, Abu Mi'laq, menghadapi perkara yang genting dalam kehidupan dia, laksana solat. Ni, lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
terus melakukan salat Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala terus beri bantuan melalui malaikat kepada sahabat tersebut. Ini berlaku pada sahabat bernama Abu Ma'laq Al-Ansari. Ada juga riwayat yang lain berlaku kepada kisah yang sama kepada Zaid bin Al-Harisah. Zaid bin Al-Harisah pun sama juga. Beliau dirompak oleh seorang perompak. Beliau doa, Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Dia sebut ya Arhamar Rahimin saja pun sama juga. Malaikat datang terus bantu dia, terus pencuri itu mati dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menghadapi situasi yang genting dalam kehidupan dia, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perkara solat ini perkara kita dapat komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada melalui solat. Daripada kisah yang dipaparkan, dapatlah kita lihat bagaimana sesungguhnya solat adalah satu amalan yang menilai dan amatlah besar sekali manfaatnya. Selain mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, solat juga menjadi sebab kita terselamat daripada kesusahan di dunia dan memberi ketenteraman jiwa. Inilah yang disebut oleh Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Nahlawi. Jadi, apapun perkara yang kita hadapi, solatlah dulu. Isteri kita nak pergi, contoh isteri kita nak bersalin, sebelum keluar rumah tu solat dulu, wahai para suami. Solat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita husnuzan, Allah baiklah, insya-Allah Allah tahulah. Doa pun memadailah. Doa memadai pun betul. Sebaiknya pun kira perkara yang penting genting, perkara yang sulit, maka hendaklah kita kesulitan, kesusahan. Kalau orang rumah tak boleh solat, kita dah solat. Ataupun sebelum menghadapi pemeriksaan ke, sebagai benda yang penting, solat, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Jadikan solat itu mesti dilaksanakan dalam kehidupan kita. Kita jangan kalah lah, maksudnya kita jangan kalah dengan bisikan syaitan ataupun gangguan syaitan. Kadang bila kita diuji, bila diuji ni kita stres tau. Kita jadi stres. Apa sahaja ujian, kadang ujian itu boleh menyebabkan kita stres. Bila kita stres, inilah merupakan ujian, kita rasa malas beramal. Macam alamak, dah kena gini tak nak solat lah. Macam jadi malas. Lebih lagi yang lebih lagi bahaya, dah malas, lepas tu langsung tak nak solat. Ini bahaya ni, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan solat bukan sebab Allah perlukan solat itu. Kita sebenarnya yang berhajat kepada solat. Sebab itu sakit pun kena solat. Sebab para ulama mengatakan selagi mana seorang itu waras akal dia, sakit pun kena solat. Kalau tak boleh solat berdiri, solat duduk. Kalau tak boleh duduk, boleh baring. Baring pun tak boleh juga, isyaratlah. Sebab apa? Solat, melalui solat ni, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih kita kesihatan dan juga dan juga kita punya kesihatan fizikal dan juga jasmani dan rohani, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang terakhir sekali saya ingin nak kongsilah tentang satu perkara yang penting, iaitu tentang saya sebut tadi apabila kita laksanakan solat solat. Jadi ada seorang tu nak solat je ada seorang tu solat, tak kiralah solat mana yang fardu, mana yang sunat pun kadang-kadang dia macam kurang faham. Ada orang kata, ada orang boleh, seorang tu bangga, dia kata, saya setiap hari saya solat solat tahajud daripada pukul 4.30 sampai subuh.
Lepas tu saya tidur. Petang, asar baru saya bangun. Lepas tu, itulah, zuhur asar saya tak buat, saya buat solat malam je. Isyak, maghrib, isyak, subuh dengan tahajud. Laidu saya tak buat. Kadang-kadang, tapi maksudnya saya buat solat tahajud tu, awak boleh buat tak? Yang bangga. Tapi, tu, benda yang sunat ni buat, tapi yang fardu tu ditinggalkan. Kadang, mungkin kurang faham tentang kefarduan solat itu. Solat fardu kita faham, solat fardu adalah yang afdal, yang mesti, yang wajib kita buat dahulu melebihi yang lain. Kemudian baru disusuli yang sunat. Cuma itulah pertama yang kita faham tentang kefarduan solat tu, solat yang fardu, solat yang sunat. Yang sekarang ini saya nak cerita, nak beritahu tentang waktu-waktu berkenaan dengan solat. Sebab saya sebutkan tadi tentang bila kita menghadapi ujian itu, kita laksanakan solat. Itu maknanya antara makna solat itu adalah solat hajat, solat hajat. Cuma kita faham tentang 5 waktu dilarang solat. Pertama, selepas solat subuh sehingga terbit matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas solat asar sehingga terbenam matahari. Selepas solat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, selepas solat asar sehingga terbenam matahari. Yang ketiga, ketika terbit matahari sehinggalah meninggi dengan kadar segala. Yang ini selepas terbit matahari, iaitu maksudnya waktu duha. Yang keempat, ketika matahari berada di puncak pertengahan sehingga ia tergelincir. Maksudnya 10 minit, lebih kurang 10 minit sebelum zuhur. Maka waktu itu kita tak boleh solat. Yang kelima, ketika matahari menguning, dah petang sehingga terbenam matahari. Maksudnya dah matahari tu kira-kira kalau menguning ni lebih kurang waktu-waktu nak terbenam matahari itulah. Itu memang waktu-waktu yang tak boleh dilaksanakan solat. Penerangannya ada bawah lagi. Berkenaan dengan dalil-dalil, apakah ada hadis yang mengatakan demikian? Kita lihat. Ada. Pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada solat selepas subuh sehingga matahari meninggi, dan tidak ada solat selepas solat asar sehingga matahari terbenam. Disebut Imam Al-Bukhari. Yang kedua, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW menegah dari mengerjakan solat selepas asar sehingga terbenam matahari, dan selepas solat subuh sehingga terbit matahari. Dan yang ketiga, daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menceritakan 3 waktu Rasulullah SAW menegah kami dari mengerjakan solat dan mengebumikan jenazah kami pada waktu tersebut. Itu yang pertama, ketika terbit matahari sehinggalah matahari meninggi. Yang kedua, ketika bayang-bayang tengah hari berdiri, yakni terhenti, yang saya sebutkan tadi waktu zawal. Yang ketiga, ketika matahari condong untuk terbenam, yakni ketika menguning di waktu petang. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada 5 waktu yang saya sebutkan tadi, 2 waktu berkaitan dengan perbuatan solat, iaitu yang pertama dan yang kedua, selepas solat subuh dan selepas solat asar. Maksudnya, kita dilarang solat bukan semata-mata apabila masuk waktu subuh atau waktu asar. Bukan maksud gitu. Tetapi kita dilarang solat apabila kita telah melakukan solat subuh dan telah melakukan solat asar. Selepas itu, kita tak boleh nak solat. Sebab tu tak ada solat ba'diyah selepas subuh dan juga selepas asar. Maka, merujuk tentang perkara di atas adalah harus kita melakukan solat hajat apabila masuk waktu asar selagi kita belum menunaikan solat asar. Kalau maksudnya seorang itu belum solat waktu asar tapi nak solat waktu asar dulu, boleh tak? Dia nak solat hajat sebelum waktu asar, boleh tak? Segi boleh tu boleh. Adapun dari segi yang sepatutnya, bila masuk waktu solat fardu, yang sebaiknya hendaklah kita melakukan solat qabliyah terlebih dahulu. Maka tidak tepatlah kalau kita mengatakan kita
kita nak solat hajat tapi kita dah masuk waktu asar, kita belum solat asar tapi kita nak solat hajat dulu, itu tidak tepat. Adapun itu contohnya. Adapun yang lebih tiga adalah larangan berkaitan dengan waktu itu sendiri. Maksudnya apabila tiba saja waktu matahari berada di tengah langit atau matahari menguning atau matahari terbit, dilarang kita mengerjakan solat hinggalah tamat waktu larangan tersebut. Solat yang dilarang kita melakukannya dalam waktu-waktu tadi ialah solat-solat yang tidak bersebab. Adapun solat-solat yang bersebab diharuskan kita melakukannya pada bila-bila masa, sekalipun pada waktu-waktu yang dilarang di atas. Bila ada solat itu bersebab-sebab. Maksudnya, solat-solat sunat bersebab ialah solat-solat yang didahului oleh sesuatu sebab, yakni sebab datang dahulu, kemudian baru disusuli dengan solat. Di antaranya ialah contohnya dia kasi solat-solat yang bersebab, solat-solat yang terluput ataupun solat-solat yang solat-solat fardu yang perlu kita qada. Ya, solat-solat ini contohnya kita dah solat asar, baru kita teringat dalam lepas asar kita teringat, baru teringat masa kita solat subuh tadi kita pakai pakaian dah kotor, terkena najis contoh. Bahasa kita teringat. Jadi pasal tu kita dah solat asar. Maka kita nak solat qada subuh boleh tak? Boleh. Boleh. Walaupun selepas waktu asar. Itu yang pertama. Yang kedua, solat yang dinazarkan. Yang ketiga, solat jenazah. Kalau ada kemungkinan sebab itu solat asar boleh. Dan sujud tilawah dan sujud syukur, maksudnya yang solat jenazah tu ada jenazah nak disolatkan selepas solat asar. Kita tak ini selepas solat asar tak ada solat ni, tak. Ini maksudnya ada perkara yang didahulukan suatu perkara, maka kita boleh laksanakan solat tersebut walaupun dalam waktu larang. Itu solat jenazah. Yang keempat, sujud tilawah dan sujud syukur. Dan yang kelima, solat gerhana. Solat gerhana. Yang keenam, solat sunat tawaf. Yang ketujuh, solat sunat wuduk. Yang ke-8, solat istisqa. Yang ke-9, solat tahiyatul masjid. Yakni dengan syarat seorang itu masuk ke dalam masjid untuk tujuan i'tikaf, menuntut ilmu atau menunggu solat atau tujuan-tujuan yang lain. Adapun jika dia masuk masjid semata-mata ingin mengerjakan solat tahiyatul masjid, dilarang kita solat pada waktu-waktu tersebut. Kita datang lepas asar, contohnya kita dah solat asar di rumah, kan? Kemudian kita datang masjid. Letaklah sebab masjid itu ada start ceramahnya pukul 6. Kita datang, kita masuk, kita solat tahiyatul masjid, boleh. Sebab kita baru datang ke masjid. Tapi kalau kita dah solat masjid tu, kita keluar, nak masuk balik, tak boleh. Kalau kita dah solat. Jadi solat di atas yang saya sebutkan tadi, iaitu 9 jenis solat, diharuskan kita laksanakannya walaupun dalam waktu terlarang untuk kita laksanakan solat. Larang di sini adalah larangan makruh lah. Maka boleh 9 jenis solat yang saya sebutkan tadi kerana dia bersebab. Adapun solat-solat yang dilarang kerana tidak bersebab untuk kita laksanakannya pada waktu-waktu yang terlarang ialah ada empat jenis solat. Pertama, solat istikharah. Solat istikharah. Jadi kalau kita nak solat istikharah tu, kita kena juga tengok waktu. Jangan solat istikharah saya sebutkan contohnya selepas subuh ke, selepas asar ke. Tengok waktu, kita kena pilih waktu yang terbaik. Dan juga solat hajat. Sama-sama juga. Kita nak keluar rumah ni, ada pergi hospital, supaya contoh selepas solat subuh, kita pagi nak keluar pagi kan, tapi dah solat subuh, kita nak solat. Kita waktu tu waktu terlarang, tak boleh nak lakukan solat hajat. Kita nak lakukan benda yang baik, tapi sebenarnya kita secara tak langsung kita boleh buat perkara yang makruh pula, jadi masalah pula. Jadi kita berhati-hati. Jadi sebab tu kita perlunya ilmu untuk kita melakukan satu perkara, satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, solat sunat ihram.
Dan yang keempat, solat mutlak. Solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni saja-saja solat. Solat macam sahaja nak solat. Tak ada macam dia nak, tak tahu apa tiba nak solat kan. Dia tiba nak solat tu, kena tengok waktunya. Tapi waktu yang memang kilit yang terbaik untuk kita laksanakan solat sunat ialah waktu malam lah. Waktu malam selepas isyak tu sehingga sebelum subuh tu, itulah waktu yang terbaik. Sebab para ulama mengatakan bahawasanya solat yang paling afdal selepas solat fardu ialah solat sunat di pertengahan malam. Itu paling baik sekali. Dan supaya mengakhiri, maka Nabi SAW juga bersabda, yang terakhir sekali saya nak kongsikan, Nabi SAW ada pesan, hendaklah kamu perbanyakkan solat-solat sunat di rumah-rumah kamu. Kerana solat itu, yang solat sunat di rumah kita, akan menjadi sebab kebaikan untuk rumah kamu. Jadi kalau kita lihat kepada kebiasaan Rasulullah SAW juga, baginda banyak melakukan solat-solat sunat di rumah baginda. Solat fardu di masjid untuk lelaki. Solat sunat, Nabi SAW banyak laksanakan di rumah baginda SAW. Jadi semoga dalam konsep ini kita sama-sama dapat manfaat, kebaikan untuk kita jadikan solat ini sebagai darah daging kita. Maksudnya kita peka dengan solat kan, kita peka dengan perintah solat pertama, kemudian kita nak minta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui perantaraan solat. Dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita, doa-doa kita insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kekurangan saya minta maaf dan kemaafan kepada tuan-tuan semua, dan juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kesilapan saya. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.